Okay guys, Assalamualaikum. Saya Farhan Fernando. Boleh panggil Nano je kalau bagi sesiapa yang baru sampai dekat YouTube channel ni. Okay, selamat datang semua. Alright, dalam video ni saya nak share dengan korang macam mana perjalanan saya jadi videographer ni. Saya minat video ni macam mana? Ini yang saya nak share lah hari ni. Intro dulu. Okay, bila first saya pegang kamera, kalau macam orang lain kan, dia selalunya dia akan kumpul duit beli kamera. Tapi macam saya lebih kepada pinjam dulu. Sebab saya ada member tau dulu. Nama dia Najmi, saya panggil dia Jimmy. Saya kata kat dia, Jimmy, boleh tak nak pinjam seminggu nak buat assignment. Sebabnya dia ni ambil bidang meskom tau. So meskom ni kenalah ada benda-benda yang multimedia ni kan, kamera lah, apa benda, recorder, apa semua kan. Macam saya course Quran Sunnah. Saya ni Islamic Studies. So saya tak ada access kepada benda-benda macam tu. And kalau nak access pun kena cari orang-orang macam yang diorang ni lah yang ada. And nasib baik dia ni jadi roommate saya dulu dekat waktu asasi. Saya ada chance lah nak bagi dia percaya yang saya nak pinjam benda dia selama seminggu. So dia pun bagi. Dari situlah first time saya pegang kamera. Waktu tu saya ni kita orang dapat assignment tau. So setiap kali step sem saya akan pinjam dia punya kamera dalam satu minggu lah, sebab saya nak terus buat habiskan terus semua assignment yang kena buat dalam bentuk video. Dari situlah saya belajar pasal kamera, saya belajar pasal composition apa semua bagai tu. Tapi awal-awal saya lebihkan kepada content, maksudnya assignment saya tu sendiri. Macam mana saya nak deliver dalam bentuk yang wow. Korang sebenarnya boleh tengok je dekat ada saya punya video-video lama. Channel saya sendiri nama dia Farhan Fernando. Korang boleh search lah, kat situ ada video-video assignment saya yang lama. Saya pernah buat pasal Dajjal, pasal pornografi, tapi semua berkaitan dengan Islam lah. Maksudnya macam ayat-ayat hukum pasal pornografi. Lepas tu apa petanda Dajjal ni kan, bagai apa benda kita nak prepare. Semua tu ada dekat channel saya lah, Farhan Fernando. So sepanjang 2 ke 3 tahun tu memang saya belajar pasal video secara mendalam. Saya pergi kelas, saya pergi belajar dekat YouTube. Saya tak tengok video YouTube yang seminit 2 minit tutorial ni. Saya tengok yang jenis yang 1 jam, 2 jam, yang orang cerita pasal videografi, pasal filmmaking. Saya ada masuk kelas-kelas macam scripting, macam mana kita nak buat scripting, macam mana kita nak buat storyboard, macam mana nak buat storyline. Inilah kelas-kelas kat YouTube ni. So saya pun listkan dulu apa-apa jenis skill set yang perlu ada untuk seorang videographer. Saya listkan dulu dalam satu kertas, and then saya pun search and saya tengok kelas-kelas yang sejam, 2 jam. So setiap hari saya peruntukkan at least 4 jam untuk belajar pasal video waktu degree. So bila masuk tahun yang terakhir, saya dah tak ada kamera lagi time tu kan. So decide nak ada kamera sendiri. Alhamdulillah akhirnya dapat beli waktu final year sem last dekat UAE. Waktu tu saya dah beli kamera, and waktu tu saya ada seorang member nama dia Mirul. Okay, so dia ni kata, okay Nano, sekarang kau nak masuk dalam bisnes videografi, kau kena ada satu portfolio. Portfolio ni kita punya hasil karya lah, masterpiece kita kena letak dekat dalam channel kita tak pun page kita. So aku pun sekarang ni aku tak tahu tau aku nak start macam mana. So aku pun kata dekat Mirul tadi, mak kau ada bakery kan, apa kata aku shoot video untuk dia. Aku ambil harga murah-murah je. Selalunya orang buat free tau untuk portfolio, tapi sebabkan sebab kita pun ada cost kita kan, and mak dia pun macam kesian je kat saya awal-awal tu. Lepas tu satu lagi video company bapak dia, company security, saya pun rakam event hari raya dia. And yang ketiga, saya ada satu lagi portfolio ni. Waktu tu kita orang pergi main bowling dekat orang utama. Lepas tu saya pun kata dekat owner kat kedai tu, owner kedai tu sebenarnya dia player bowling Malaysia lah. Hebat. Saya kata kat dia, bang, nak rakam boleh tak bang? Nanti abang famous lah. Saya kata itu je lah kan. Lepas tu dia kata, okey lah, okey. Saya pun rakam kedai dia, kedai bowling dia. Saya pun adalah 3 video yang nak jadikan portfolio lah, sebagai nyawa saya sekarang ni nak pergi cari job lain. And waktu tu ada seorang approach saya. Dia kata, awak videographer saya pun kata, iyalah. Dia ni founder kepada Offset Studio ni. Dia juga director. So dia kata, apa kata kita share partner. Dari situ saya pun okey
okey je lah. Sebab yelah kita pun tak grad lagi time tu, and kita tak ada pengalaman. So apa kata kita masuk je dulu, walaupun tengah belajar, masuk je. So saya awal-awal tu saya bekerja sebagai freelance lah. Lepas tu saya tengok macam company ni boleh pergi jauh, and then saya pun jadikan dia sebagai share partner saya lah. So saya dikira sebagai director lah. Director kat sini ni ada dua maksud. Saya lah director untuk production, and saya juga director untuk company. Okay, dia selalu ada BOD kan, board of director kan. Macam tu lah lebih kurang. So dekat OSES Studio ni saya pun belajarlah cara bisnes sebenar. Saya lah orang yang create sistem yang baru dari mula sampai habis tentang production. Okay, macam mana kita nak shoot. Okay, lepas pada satu video apa yang kita boleh improve. Okay, dari segi storyboard, dari segi storyline, macam mana kita nak convert daripada prospek pada customer, daripada customer macam mana kita nak convert jadi kepada klien. Semua ni adalah cara bisnes yang saya belajar banyak dekat sini. Dari situlah saya improve day by day, macam cara nak buat video, tapi ikutkan dia lebih kepada bisnes dengan video. OSES Studio adalah company marketing, tapi bila saya masuk dia dah jadi company video marketing. Waktu belajar dulu ikutkan saya belajar Quran Sunnah, Islamic Studies, tapi waktu malam saya bahagikan malam saya kepada dua bahagian. Satu, saya belajar macam-macam bahasa, maybe dalam sejam je satu hari. Lagi 4 jam, boleh kata 4 jam lah average. Satu hari tu saya peruntukkan masa saya belajar pasal video and juga marketing. Sebab saya tahu tanpa marketing bisnes akan mati, and tanpa skill video bisnes akan hamba. Skill video sekarang adalah bagi saya paling high demand lah. Antara nak kata dari segi graphic design pun demand tinggi. Kalau korang belajar pasal video, korang kena ada banyak skill set. Antaranya adalah design juga. Nak mahir video ni, korang kena tahu macam-macam aspek dari segi typography, dari segi design, dari segi cara penceritaan, dari segi psikologi dia macam mana, dari segi marketing dia macam mana. Macam-macam jenis lah korang kena belajar. Nanti lighting lah, berbagai semua tu nanti kita share. Okay, follow je lah OSES Studio ni. Nanti saya share satu persatu. Kalau korang tengok videographer ni, diorang ni selalunya awal-awal ataupun starting akan ambil event family, tak pun gathering, malam dinner ke kan, tak pun buat wedding. Semua ni saya boleh kata sebagai starting plan untuk jump ke dunia video. Sebenarnya dunia video ni dia lagi besar tau. Macam saya ada pergi kelas dulu, ada unit counselling UIA, dia ada buat kelas videografi yang jadi koordinator ataupun jadi trainer untuk hari tu alumni UIA juga, and diorang ni dah ada production. So diorang bagi tahu saya yang sebenarnya kalau korang masuk dunia video, dia tak semestinya korang perlu jadi videographer. Korang boleh juga jadi sebagai orang yang sediakan prop, boleh jadi MOA, makeup artist, boleh jadi sound man, boleh jadi light man, boleh jadi script writer, boleh jadi copywriter. Macam-macam lah. Sebenarnya banyak lagi skop dia. Cumanya apa yang kita nampak sikit je baru. So korang masuk dalam dunia video ni, tak semestinya video korang kena paling high quality untuk dapatkan gaji yang paling banyak ataupun income yang paling banyak. Tapi yang saya yakin adalah korang perlu tahu cara nak adapt dengan video ni macam mana. Itulah skill paling penting, iaitu adaptation skill. Macam mana korang nak adapt dalam sesuatu keadaan menggunakan ilmu video yang korang ada. So kalau korang ada apa-apa soalan, tanya je kat bawah. Harap bertemu lagi. Terima kasih sebab dengar dari mula sampai habis. Jumpa lagi nantikan video yang akan datang. Itu saja daripada Nano. Harap korang semua enjoy. Have a nice day. Bye bye.